Mana balai pelepasan ni ya? Dah start ke? Mana ya? Kat sini kot. Okey, penerbangan ni betul dah ni kat sini. Dah mula ke? Ana! 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 Mak! Mak buat apa kat sini? Mak datang nak meraya pada kamu, anak. Tolonglah jangan pergi, anak. Anak, tolong jangan pergi, anak. Mak, Ana terpaksa pergi. Ana dah buat keputusan. Hidup Ana bukan di Malaysia. Hidup Ana bukan di samping Abang Zaki, bukan di samping Tina, Mak. Abang Zaki milik Mak. Anak. Mak, tolong jaga Abang Zaki dengan Tina ya, Mak. Anak, tolong. Mak minta maaf, anak. Selamat tinggal, Mak. Mak minta maaf, anak. Anak! Anak! Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Dan jangan risau, Nisa tak ke mana-mana, tak rentas negara dan tidak pula terbang ke mana-mana. Apa agaknya Nisa buat tadi ya? Agak-agak lakonan tadi tu ada kena-mengena tak dengan topik kita pada hari ini? Nak tahu? Kena tonton hingga ke akhir rancangan. Baiklah, tiba masa untuk kita berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jom kita sama-sama tonton profil beliau. Baiklah semua, jom kita sama-sama mempersilakan Cikgu Maizura Muhammad dari SMK Bacok Kelantan. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Baik. Wah, Selamat pagi-pagi pagi. Cikgu kita dah berdrama jangan pergi. Ada kena-mengena dengan topik kita pada hari ini, iaitu subjek kita kesusasteraan Melayu. Tajuk kita Drama Ana. Wah, menarik ni. Dari petikan yang kita lakukan pun tadi, saya dah rasa macam ada sesuatu yang berlaku, konflik yang mendalam dalam drama ini. Kita akan bicarakan selanjutnya sebentar lagi. Cikgu, apa khabar? Macam mana perjalanan ke sini? Macam mana pengalaman nak berkongsi dengan anak-anak murid di Didik TV hari ini, Cikgu? Okey, so perjalanan saya mengambil masa selama 6 jam. Wah, jauh kami tu, naik Cikgu. bas daripada Kelantan. Okey, dalam bas pun memang kami mengamalkan SOP sepenuhnya. Ya, betul. Okey, bila turun dari bas pun nak sampai ke set ni pun memang SOP memang kita jaga. Ya, baiklah. Bercakap pasal SOP, kita di sini telah menjaga SOP dengan sangat ketat. Kita pun berdiri 1 meter lebih ni, 2 meter lebih ni. Dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Okey. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka kita di dalam bekas yang bersih. Sekiranya ia masih boleh digunakan kembali. Contoh ya, macam Nisa ada bekas plastik ni, boleh simpan pelitup muka anda. Yang penting tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Dan apabila nak tukar yang baru tu, janganlah buang merata-rata pula. Yang dah kotor tu, buang dalam tong sampah. Baiklah, hari ini topik kita sekali lagi Drama Ana di bawah kesusasteraan Melayu, dan saya tidak bersorangan. Saya mestilah ada geng-geng saya kan. Kita ada study group kita yang kita nak jemput pada hari ini. Jom kita sama-sama persilakan rakan-rakan saya. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Hai. Wah, semuanya. Salam. Alhamdulillah, nampak ceria masing-masing, bersemangat. Dah sarapan belum? Belum. Dah. Ada yang belum? Alamak, tak apa. Kejap lagi masa rehat kita boleh jamah-jamah sikit ya, sarapan. Baiklah, sebelum kita teruskan, saya nak berkenalan dengan kawan-kawan saya. Kita mulakan dengan Nurul Fatihah. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, saya dan salam sejahtera. Saya Cik Nurul Fatihah Elia dari Sekolah SMK Bacok. Baiklah, terima kasih. Seterusnya juga dari SMK Bacok kita ada Daniel. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ediman. Saya dari Sekolah SMK Bacok. Baik, terima kasih. Seterusnya saya nak jemput Alif Imran. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Imran bin Muhammad Noh dari SMK Bacok. Baik, seterusnya kita ada Alif juga. Kali ini Alif Wardi. Silakan. Hai, nama saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama
Nama Alif Wardi bin Muhammad Fadil. Nama panggilan saya ialah Wardi. Saya dari Wardi. sekolah Kawasan Bacok. Baik, terima kasih. Seorang kita panggil Alif, seorang kita panggil Wardi. Ya. Baik-baik, takut tersalah pula dulu Ya, Alif. betul-betul. Ya. Ha. Okey, seterusnya kita juga ada rakan-rakan dari SMK Sri Gunung. Saya nak persilakan Alisha, sila perkenalkan diri anda. Okey, tak apa. Kita ada Siti Zulaika. Sila perkenalkan diri anda, Siti Zulaika. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Zulaika daripada Sekolah SMK Sri Gunung. Baiklah, terima kasih. Itu dia cikgu kawan-kawan saya dari SMK Bacok, Sekolah Cikgu Maizura dan juga SMK Sri Gunung. Kita nak bercakap sebentar cikgu berkenaan dengan topik pada hari ini. Apa yang kita nak belajar daripada drama Ana ni? Apa kaitannya dengan lakonan kita tadi tu? Banyak sangat yang kita nak belajar tentang drama Ana hari ni. Kita nak flashback zaman 1960-an. Wow. Kita nak berinteraksi dengan pelajar-pelajar kita tentang apa yang kita akan tengok kepada perjalanan cerita Ana tu sebenarnya. Ya, kita akan berhenti seketika sebelum kita teruskan dengan pelajaran kita. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Maizura serta rakan-rakan saya dari SMK Bacok dan SMK Sri Gunung. Kawan-kawan di studio, kalau anda dah bersedia untuk mata pelajaran hari ini, bagi Nisa double thumbs up. Mana double thumbs up? Okey, semua dah bersedia. Cikgu, sebelum kita mulakan cikgu, saya nak jemput cikgu untuk sanitasi dahulu tangan kita. Silakan cikgu. Cikgu dulu. Kita kena menjaga jarak, jadi kita bergilir. Baiklah. Okey, saya pula cikgu ya. Okey. Baiklah kawan-kawan di rumah, diharapkan anda sudah bersedia dan jangan lupa untuk sediakan pen dan kertas untuk mencatat segala informasi dan juga input yang akan dikongsikan sepanjang hari ini. Cikgu Maizura, sedia? Ya, dah. Okey, jom cikgu, silakan. Okey. Baik, Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Baik, hari ini kita akan pelajari tentang drama. Baik, sebelum tu kita akan tengok dulu apakah itu perkahwinan campur. Okey, so perkahwinan campur ialah merupakan perkahwinan antara dua pihak yang berlainan bangsa, agama dan juga kewarganegaraan. Okey, jadi itu adalah perkahwinan campur. Kenapa cikgu masuk kepada perkahwinan campur? Selepas ni kita akan tengok kenapa ada kaitan antara perkahwinan campur dengan drama yang kita akan pelajari sebentar lagi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam drama tu dulu, kita akan flashback, kita akan menelusuri elemen merentas kurikulum di mana kita akan pelajari tentang sejarah sedikit. Okey. So, sejarah perkahwinan campur. Okey, sejarah perkahwinan campur, kalau siapa-siapa yang pernah pergi ke Melaka. Nisa pernah pergi ke Melaka? Pernah cikgu, selalu juga. Okey, pernah pula melawat pergi Hang Lipo? Pernah cikgu. Okey. So, Puteri Hang Lipo itu sendiri adalah berasal ataupun mempunyai sejarah tentang perkahwinan campur. Okey. So, Puteri Hang Lipo tu merupakan isteri kepada Sultan Mansur Shah, okey, yang merupakan juga puteri kepada Maharaja Cina. Dia datang ke Melaka untuk berkahwin dengan Sultan Mansur Shah dan untuk mewujudkan hubungan diplomatik antara dua negara, iaitu negara China dan juga negeri Melaka pada masa itu. Okey. Jadi, yang seterusnya ialah kisah Baba dan Nyonya, di mana Baba dan Nyonya ini adalah kelompok etnik peranakan, yang mana mereka adalah sebenarnya kaum Cina, tapi mereka
mengamalkan sosio budaya Melayu dan memasukkan pengaruh Melayu dalam aktiviti kehidupan harian mereka. Okey. Dan seterusnya ialah kisah Cindian. Nisa tahu tak kenapa ada Cindian? Cindian bukan campuran Cina dan India ke cikgu? Ya, betul. Nisa bijak sangat ya. Okey, so, kisah Cindian berkisah tentang migrasi kaum Cina dan India yang datang berdagang ke tanah Melayu pada masa itu. Okey, mereka berkahwin dan mewujudkan keturunan Cindian. Jadi salah satu daripada perkahwinan campur juga. Ya. Dan seterusnya ialah kisah Jawi Peranakan. Okey, Jawi Peranakan nampak macam pelik sangat kan? Tapi Jawi Peranakan tu tak asing kalau saya ubah namanya sebagai India Muslim. Okey. India Muslim tu bermaksud saudagar India yang datang berdagang ke tanah Melayu pada masa itu. Mereka berkahwin dengan penduduk tempatan. Jadi mewujudkan status sosial yang tinggi sebab saudagar India tu kaya sebenarnya. Okey, itu adalah sedikit tentang sejarah perkahwinan campur. Okey, seterusnya baru kita nak masuk kepada objektif pembelajaran genre drama kita pada hari ini, di mana cikgu akan meliputi merangkumi 1.2.4. Okey, standard kandungan dia. Baik, dalam standard kandungan ni sebenarnya ada 11. Ya, tapi hari ini mungkin kita tak cukup masa kan nak cover untuk 11 benda tu. Jadi kita akan hanya tumpukan kepada 4 sahaja, iaitu menerangkan pemikiran dan persoalan, membincangkan watak dan perwatakan, membincangkan nilai dan menghuraikan pengajaran. Okey, hari ini kita akan cover untuk 4 ini sahaja. Ya, dan saya harap anak-anak pelajar ya akan dapat menguasai keseluruhan 4 perkara ini. Ya. Baik. Masuk kembali kepada EMK kita, elemen merentas kurikulum. Kita belajar sejarah lagi, ya, iaitu pada tahun 1940 asal usul drama bermula pada drama bangsawan. Kenapa drama bangsawan? Okey, sebab drama bangsawan dia lebih kepada pementasan secara tradisional. Mereka menggunakan bahasa-bahasa klasik dan latar belakangnya adalah hanya di sekitar istana sahaja. Okey, dan juga mereka banyak menghasilkan golongan-golongan drama-drama yang melibatkan golongan bangsawan. Contohnya macam Hang Tuah, okey, Laksamana Bentan dan Sultan Mahmud Mangkat di Julan. Okey, pernah tengok tak? Ya. Pernah kan? Okey. So, pada tahun 1950-an, drama sandiwara mula mengambil tempat. Okey, di mana drama sandiwara ini dah mewujudkan skrip, lakonan dan juga watak-watak yang disusun secara sistematik. Tetapi pada tahun 1950-an tu, okey, kita cuba menggunakan media drama ni sebagai macam nak cakap ya, membangkitkan semangat kebangsaan sebab kita menuju ke arah kemerdekaan masa tu. Okey. Dan pada tahun 1960-an, drama realisme mula mengambil tempat. Okey, jadi sampai sekarang pun kita masih menggunakan drama jenis realisme, di mana kita menggunakan isu-isu semasa sebagai jalan cerita kepada drama tu, dan juga kita menggunakan bahasa moden, bahasa yang digunakan sekarang ni lah. Sekarang ni lah. Mana cikgu drama-drama kita tengok dekat TV3 kan contohnya kan, petang-petang tu drama yang berunsurkan realisme lah cikgu ya? Realisme. Realistik lah, maknanya apa yang berlaku zaman sekarang, watak pun zaman sekarang, bahasa pun zaman sekarang. Baik. Okey. So, anak-anak murid cikgu semua boleh ikut tak? Semuanya masih mengikuti. Kalau masih mengikuti, bagi Nisa double thumbs up. Fokus sangat kawan-kawan kita ni. Betul. Okey, baik. Baik, cikgu akan terus pergi kepada ciri-ciri drama. Okey, tak masuk lagi drama Ana ni. Pengenalan baru. Okey, so kita kena tahu apakah dia ciri-ciri drama. Yang pertama, ciri-ciri drama mesti ada babak. Okey, babak tu adalah bahagian kepada jalan cerita itu. Okey. Dan ada dialog. Orang yang berlakon, orang yang memegang watak itu mesti ada tutur kata dia, dan itu adalah dialog.
ya. Dan pelakon. Pelakon tu adalah perkataan asalnya ialah pelaku. Tapi bila kita selalu sebut, dia jadi pelakon lah. Ya? Dan pelakon tu terdiri pada watak, sama ada watak manusia ataupun watak bukan manusia. Contohnya macam drama Arnab dan Kura-Kura, kan? Watak atau pelakonnya adalah terdiri pada binatang, ya. Tapi kalau selalunya itu adalah zaman kanak-kanak lah, ya. Tapi zaman sekarang kita banyak menggunakan pelakon terdiri pada manusia lah, ya. Okey. Ada skrip. Skrip adalah jalan cerita dia lah. Jadi pelakon-pelakon atau watak-watak yang membintangi drama itu akan menggunakan skrip sebagai cara untuk dia menyampaikan cerita tu. Kan ada adingan. Adingan tu adalah anak kepada babak. Unit-unit kecil yang terdapat dalam babak itu. Okey. So ini adalah ciri-ciri drama. Ni kalau tak tahu ni, drama-drama famous semua ni. Ya, kita selalu tengok tu Nur Kasih, Cinta Wedding Planner, Hello Mr. Perfect. Ini semua adalah asal daripada novel. Ya, tapi betul. diadaptasikan ke dalam bentuk drama. Dan kita dapat tengok juga cikgu sesetengah drama atau filem adaptasi kepada novel. Dia terbalik pula kan. Biasa novel betul. kepada drama atau filem, tapi ada juga filem, contoh macam filem Pulang. Filem Pulang dia buat filem dan dia adaptasi kepada senaskah novel. Itu cabaran untuk pelajar tahun ni. Bermula tahun ni di mana pelajar-pelajar dia mesti buat adaptasi sebagai salah satu daripada kerja khusus. Daripada cerpen dia akan adaptasi kepada pantun, ataupun daripada drama dia akan adaptasi kepada sajak. Itu dalam kertas 2. Dalam kertas 2. Okey. Alright, seterusnya barulah kita masuk kepada drama Ana. Okey, sebenarnya ya drama Ana dia mempunyai 4 babak. Okey, babak 1, Ana ke kaunter lapangan terbang bertanyakan jadual perjalanan kapal terbang ke London pada jam 8.30 malam. Okay. Namun kerana masalah teknikal, kapal terbang dijangka bertolak lewat. Sambil menanti, Ana teringat kata-kata ayahnya. Okey, ayahnya adalah James Carpenter. Dia adalah seorang pengurus estate ataupun ladang kebun getah, ya, ladang getah yang berkahwin dengan ibu Ana, merupakan wanita Melayu, ya, dan selepas ibunya meninggal dunia, jadi Ana dibawa balik ke London lah. Ya, dan ayahnya berkata bahawa hubungan antara Ana dengan Zaki tu takkan lama. Sebab mereka mempunyai perbezaan ataupun jurang sosial yang sangat berbeza. Ya. Jadi bila masuk kepada babak yang kedua, Ana ingin berpisah dengan Zaki kerana berasa tidak bahagia. Ya, disebabkan Zaki orang Timur yang lebih sayangkan ibunya dan tanah airnya. Zaki memujuk Ana dengan menceritakan pengorbanan dan jasa ibunya menyara kehidupan dan pengajiannya sehingga matanya buta dan lumpuh. Okey, itu dalam babak 2 di mana Zaki datang ke lapangan terbang itu dan memujuk Ana untuk jangan tinggalkan mereka. Okey, jadi dia kata dia terpaksa melebihkan ibunya bukan kerana budaya Timur. Of course lah, dia tu memang salah satu daripada cabang budaya Timur. Kita memang sentiasa melebihkan ibu-ibu kita. Tapi kerana mengenang jasa ibunya yang menyara kehidupan dia, menyara pembiayaan pelajarannya ke universiti di London, maka dia mesti membalas jasa ibunya semakin uzur dan juga buta. Ya. Baik, masuk kepada babak yang ketiga. Dr. Chan menasihati Ana supaya bersabar dan berfikiran rasional kerana Zaki sangat menyayanginya. Okay. Ana menyatakan ibu Zaki adalah penyebab kepada perpisahannya dengan Zaki. Ana ingin kembali ke pangkuan dedinya dan menyambung kembali pelajarannya. Okey. Dalam babak ni dah masuk watak yang baru, iaitu watak Dr. Chan. Okey, Dr. Chan adalah kawan rapat Zaki dan Ana. Mereka sama-sama belajar dekat London dulu, okey, dan mereka mempunyai hubungan yang rapat. Dr. Chan selalu menasihati Zaki, okey, Ana dan sebagainya. Okey, Dr. Chan juga adalah doktor yang merawat ibu Zaki, iaitu Mak Munah.
Ya, dia menasihati Ana, sabarlah Ana, janganlah pergi lagi. Okey, fikirlah tentang Tina, anak Ana tu. Okey, fikirkanlah tentang Ibu Zaki yang semakin uzur, ya. Okey. Terus masuk kepada babak 4, iaitu Zaki, Dr. Chan, Mak Munah dan Tina terus memujuk Ana supaya tidak pulang ke London demi masa depan Tina. Ya, Tina ialah anak mereka yang berusia 4 tahun. Okay. Namun Ana tetap dengan pendiriannya dan meneruskan juga perjalanannya dengan memasuki balai berlepas. Okey, tak yang hirau tadi dah. Yang terus tarik je beg tu dah tak fikir dah. Jadi itu adalah sikap Ana yang tetap dengan pendirian dia. Dia dah buat keputusan nak pergi, dia akan pergi juga walau siapa-siapa pun yang memujuknya. Walaupun memang tetap. anak dia sendiri pun ya, pujuk anak dia. dia menangis-nangis minta dia supaya stay. Janganlah pergi mami, jangan pergi mami, tapi mereka tetap juga dengan keputusan Ana untuk pergi. Gitulah habisnya untuk babak 4 babak dalam drama Ana tu. Baik. Okey. Baik, kita seterusnya masuk kepada pemikiran drama Ana. Ya, pemikiran drama Ana. Of course lah, dia mengenai pergolakan rumah tangga. Okey, pergolakan rumah tangga antara Zaki dan juga Ana. Okey, Ana tak dapat menerima sikap Zaki yang melebihkan ibunya. Okey, dan ibunya berasa sangat-sangat bersalah dengan keadaan itu. Ana pula rasa macam dipinggirkan, dipulaukan, rasa terbuang, rasa terabai, lalu mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah Malaysia lah masa tu, Malaysia dan juga keluarganya, ya. Okey. Kerana apa pergolakan berlaku ni? Kerana latar belakang keluarga yang berbeza. Okey, Ana daripada keturunan Inggeris, okey, kehidupan sosial dia sangat berbeza dengan kehidupan budaya Timur, ya. Jadi apa yang menyebabkan perbezaan itu berlaku ialah kerana tanggapan kehidupan sosial ni sebenarnya boleh berubah, tapi kerana Ana ini tak dapat menerima keadaan yang sebenarnya, jadi dia terpaksalah mengambil keputusan atas rasional dia sendiri, ya. Dan ini adalah huraian kepada pemikiran di mana Ana kurang mendapat perhatian dari Zaki, menyebabkan dia rasa terpinggir, terabai, okey, dan menganggap Zaki lebih sayangkan ibunya. Okey. Jadi kata kalau dah sayang pada ibu dia, pergilah jaga ibunya. Biar saya yang pulang ke London. Macam suruh Zaki pilih lah, tak apalah. Ya. Pergilah dengan ibunya. Dia nak bawa diri macam tu. Tapi Zaki tak boleh nak pilih lah sebabnya dua-dua dia sayang. Dua-dua dia sayang. Tina lagilah dia sayang, kan. Tapi kerana budaya Timur tu jugalah yang menyebabkan Zaki ni terpaksa menjaga ibu dia, mengenang jasa pengorbanan ibu dia. Walau macam mana dia sayang isteri dia pun, dia terpaksa juga sayang kepada ibunya. Tambah pula ibunya dah tua, dah uzur, dah lumpuh, mata pun dah buta. Jadi nak tak nak memang dia terpaksa. Dan Ana ni pun rasa macam Zaki ni sayang sangatlah ke mak dia. Dia tak boleh terima keadaan sebegitu. Baiklah, kita nak tanya kawan-kawan kita. Kemain fokus masing-masing kawan-kawan dari SMK Bachok dan SMK Seri Gunung. Setakat ni okey? Nisa nak tanya siapa ya? Nisa nak ada satu soalan lah untuk mereka. Boleh cikgu ya? Saya nak panggil Alif Imran. Sajalah kita nak panas-panaskan sikit. Alif Imran, dah habis baca drama ni? Dah. Dah. Suka tak? Apa bahagian yang awak suka tentang drama Ana ni? Bahagian kasih sayang ibu. Kasih sayang seorang ibu. Okey, mungkin kita nak tanya seorang lagi. Wardi, awak suka bahagian mana dalam drama Ana ni? Kasih sayang juga. Ya? Sama. Kasih sayang. Kasih sayang juga. Mereka suka tema kasih sayang yang ada dalam drama ni, cikgu. Dia menghargai pada ibu dan juga ayah lah. Mungkin sebab kita orang Timur, jadi kita boleh rasa perasaan watak Zaki ni, di mana bukanlah dia nak melebihkan sesiapa, tapi rasa tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap ibunya. Baik. Walau macam mana pun dia tak pernah abaikan sebenarnya Tina, Ana tu. Cumanya Ana tu dia terasa. Mungkin sebab macam cikgu jelaskan tadi, di mana latar keluarga yang sangat-sangat berbeza dengan budaya kehidupan Ana dibesarkan, kemudian budaya kita
di timur macam mana pula kan. Jadi itu yang membuatkan sedikit konflik di dalam rumah tangga antara Ana dan juga Zaki. Saya sangat tertarik dengan drama ni. Mungkin saya boleh habiskan baca drama ni. Jadi kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sedihnya ending dia, cikgu. Assalamualaikum. Kembali menonton Teras Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Maizura serta rakan-rakan saya dari SMK Bacok dan SMK Sri Gunung. Kejap-kejap nak lap air mata. Assalamualaikum pula tadi, cikgu maklumlah saya begitu orang kata apa, fokus dengan drama Ana yang boleh kita baca dari antologi teks kesusasteraan Melayu Moden tingkatan 4 dan 5 Kubentang Sehelai Peta. Sangat menarik jalan cerita ni kan cikgu kan. Tadi kita dah berbincang berkenaan dengan pemikiran drama Ana ni. Jom cikgu kita teruskan. Okey. Baik, seterusnya kita akan tengok pula persoalan dan juga nilai murni yang terdapat dalam drama Ana. Okey. Baik, kita ambil kepada fakta ya. Fakta yang pertama, Ana membuat keputusan terburu-buru. Sepatutnya dia perlu memahami tentang situasi Zaki dan memikirkan masa depan anaknya. Okey, daripada fakta ni kita boleh pecahkan kepada dua elemen, iaitu persoalan dan nilai murni. Okey. So, persoalan yang dapat daripada fakta itu ialah persoalan kesabaran dalam membuat keputusan dan tindakan. Okey. Jadi, nilai yang kita boleh ambil daripada fakta itu pula adalah nilai kesabaran. Okey, walaupun hanya ada satu fakta sahaja, tapi kita boleh keluarkan elemen persoalan dan juga nilai murni. Hanya kita ubah sahaja struktur ayat itu supaya ia menjuruskan kepada persoalan dan juga nilai. Ya. Baik, fakta yang kedua. Zaki yang ikhlas dan jujur menyayangi dan mencintai Ana, begitu juga Ana hingga sanggup berhenti belajar di Universiti Cambridge kerana berkahwin dengan Zaki. Okey, jadi fakta yang kedua ni akan mewujudkan persoalan tentang kejujuran dan keikhlasan dalam membentuk kepribadian seseorang. Okey, kerana ikhlasnya cinta Zaki dan juga cinta Ana, maka mereka berkahwin dan datang ke Malaysia untuk berumah tangga lah, ya, mewujudkan satu rumah tangga yang bahagia dengan mempunyai seorang anak bernama Tina. Okey, duduk dengan mak mertua ya. Dan nilai murni yang kita boleh ambil daripada fakta itu pula ialah kejujuran dan keikhlasan, ya. Okey, fakta yang ketiga iaitu Mak Munah berkorban demi anaknya Zaki untuk mencari sumber keuangan bagi membiayai pelajaran Zaki di Universiti Cambridge, London. Okey, jadi itu fakta yang ketiga. So, dari fakta itu kita ambil persoalan sebagai persoalan tentang pengorbanan ibu yang bertanggungjawab menyara dan memberikan pendidikan kepada anaknya. Okey, dan nilai murninya adalah bertanggungjawab. Okey, dengan satu fakta kita boleh mewujudkan dua elemen. Okey, jadi pelajar tak payah risau, oh persoalan kena fikir yang lain, nilai murni fikir lain. Kita boleh ambil sahaja, tapi kita tukarkan struktur ayat itu. Semua dalam tu je, cikgu kan? Semua dalam tu. Senang kan? Okey, sebenarnya belajar sastra ni senang sangat, Nisa. Betul. Rasa seronok sebab kita belajar mengenai karya. Betul. Dan bila kita baca karya tu, kita boleh ingat cerita dia macam ni kan? Buku cerita kan? Betul. Okay. Macam saya tadilah cikgu, bukan main dalam orang kata apa, mendalami plot dan juga konflik dalam drama Ana ni sampai sedih lah, rasalah emosi yang disampaikan. Ya. Bila orang minta kita cerita pun kita tak ada masalah nak ceritakan, okey, drama Ana ni tentang ni sebab kita dah masuk kan. Roh Ana tu dah masuk dalam diri kita. Okey, seterusnya ialah
kita tengok pada watak dan juga perwatakan. Okey, ada banyak watak dalam drama ni, ya. Ada Ana, Zaki, Tina, Mak Munah, Dr. Chan. Okey, jangan abaikan orang yang duduk dekat kaunter lapangan terbang tu. Mereka pun ada peranan juga. Tapi kerana tak cukup masa, kita terpaksa cover 2 sahajalah, iaitu watak utamanya ialah Ana. Ya. Ana merupakan seorang wanita Inggeris, ya, kacukan Melayu, ya, berumur 26 tahun. Okey, dia adalah isteri kepada Zaki, ya. Merupakan seorang peranakan Inggeris Melayu yang dibesarkan di England. Ya. Ibunya meninggal dunia kerana ditembak oleh komunis. Masa tu belum merdeka, ya, komunis sedang bermaharajalela di tanah Melayu, maka ibunya adalah salah seorang daripada mangsa komunis yang sedang mengganaslah masa tu, ya. Selepas ibunya meninggal dunia, Daddy pada Ana tu membawa Ana pulang ke England dan dibesarkan di situ, masuk ke Universiti Cambridge untuk melanjutkan pelajaran dia lah, ya. Okey, dia merupakan siswa jurusan ekonomi di Universiti Cambridge, tapi dia tak sempat nak habiskan pengajiannya kerana ingin berkahwin dengan Zaki. Walaupun ayah dia, Daddy dia melarang, tapi dia tetap dengan keputusan dia. Dia berhenti belajar dan berkahwin dengan Zaki, seterusnya mengikut Zaki pulang ke Malaysia. Okey. Namun begitu, Ana seorang yang sangat terburu-buru. Okey, kerana sikap terburu-burunya itulah dia sanggup meninggalkan anak dan suami dia untuk pulang ke London, ya. Okey. Dia mempunyai seorang anak perempuan bernama Tina. Tina berusia 4 tahun, masih kecil lagi. Kalau nak ikutkan, kita tak sampai hati nak tinggalkan anak. Tapi kerana pendiriannya yang tetap, ya, dia seorang yang tegas, dia terpaksa jugalah meninggalkan anaknya. Pilih untuk meninggalkan anaknya sendiri. Dia memilih untuk meninggalkan anaknya untuk memuaskan hati dia, ya. Okey. Seterusnya watak Zaki, ya. Zaki handsome juga, kan? Ya. Dia berusia 30 tahun, ya, merupakan lulusan jurusan sejarah di Universiti Cambridge, ya. Dan di mana dia bertemu dengan Ana. Ya, dia bertemu dengan Ana di situ, ya. Masa tu dia senior kepada Ana, ya, dan Ana dia dah graduate, lah, dah tamat pengajaran, tapi Ana belum lagi, ya. So, dia seorang yang sangat sayang kepada ibu, isteri dan anaknya. Sayang sangat, ya. Bertanggungjawab terhadap ibunya yang telah tua, ya. Seorang anak yang mengenang jasa ibu dia. Dia tahu ayah ibunya banyak berkorban untuk dia, ya. Seorang yang mencintai sejarah tanah air. Sesuailah dengan dia yang seorang jurusan sejarah. Dia sangat sayangkan tanah air dia. Walau macam mana sekalipun, dia akan berpegang kepada semangat patriotik dia tu, ya. Dia seorang yang rajin berusaha dengan sangat gigih untuk membina rumah tangga yang bahagia, berusaha untuk membahagiakan ibu dia. Menjaga ibunya. Okey, dia berusaha juga untuk mengumpul wang bagi menebus kembali tanah pusaka yang digadai oleh ibu dia. Okey, jadi kita dapat lihat kat situ bagaimana besarnya tanggungjawab Zaki tu dalam drama Ana ni. Baiklah, cikgu, kita dapat lihat senarai watak dan perwatakan ni. Maknanya nanti kalau keluar soalan mengenai watak dan perwatakan, adakah ini poin-poin yang kita perlukan untuk menjawab soalan? Betul. Inilah yang kita kena berpegang dia. Kita bila keluar soalan tentang watak dan perwatakan, kita tak boleh lari daripada skop sebenar pelakon tu sendiri ataupun watak tu sendiri. Siapa dia, bagaimana perwatakan dalaman dia, bagaimana perwatakan fizikal dia, memang kita kena pegang terus kat situ. Baiklah, ini dua watak utama dalam drama Ana ni, di mana watak Ana dan juga watak Zaki, sepasang suami isteri yang menghadapi konflik sepanjang drama ini kita baca, ya. Inilah konflik mereka berdua, daripada nak kahwin, lepas tu ada yang berhenti belajar, dah kahwin, macam ni pula jadinya. Jadi sebelum kita teruskan pelajaran kita, dan saya kira mestilah kita nak tanya juga soalan pada kawan-kawan kita nanti, senyap je tu, jaga-jaga nanti kita nak tanya soalan. Kita akan berhenti seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Maizura serta kawan-kawan saya dari SMK Bacok dan SMK Seri Gunung. Rasanya kan Cikgu dah tiba masa kita tanya kawan-kawan kita ni soalan, memandangkan sepanjang episod ni mereka sangat-sangat fokus je dengar je apa yang Cikgu Maizura dah bincangkan sama-sama tadi. Baiklah Cikgu, jom silakan. Okey. So Cikgu dah sediakan soalan. Ya. Okey, bersedia semuanya ya. Okey. Soalan yang pertama. Dialog antara Dr. Chan dan juga Ana. Okey. Dr. Chan, tapi itulah yang tidak mungkin. Zaki punya ibu dan ibu ini bukanlah ibu yang sembarangan. Ibu yang telah berkorban untuk anaknya hingga matanya buta dan tanahnya tergadai. Itulah yang menjadi benteng karang yang memisahkan kami, yang menjadikan saya hidup seperti di dalam penjara. Hai Ana, masih ada waktu Ana, jika engkau sabar menghadapi dugaan ini. Tak mungkin doktor, saya dah buat keputusan. Saya mesti pergi dari sini. Okey, itu adalah petikan ya. Petikan soalan ya. Soalannya ialah berdasarkan drama Ana karya Kemala, jelaskan 2 persoalan yang terdapat dalam petikan drama tersebut. Okey, cikgu nak tanya yang tu dululah. Ya. Okey, ada tak siapa-siapa yang sudi nak jawab? Siapa nak jawab? Oh, dah angkat tangan Wardi. Bagus. Silakan. Persoalannya ialah, persoalan pertama ialah persoalan kepentingan bersikap sabar dalam membuat apa-apa keputusan dan tindakan. Okey. Contohnya ialah Dr. Chan berkata kepada Ana, hai Ana, masih ada waktu Ana, jika engkau sabar dalam menghadapi dugaan ini. Oh, bagus ya Alif Wardi. Okey. Baik. Betul-betul jawapan dia. Siap bagi contoh. Tapi Wardi tadi bagi satu saja. persoalan saja. Adalah siapa yang nak jawab satu lagi Cikgu, persoalan? saya. Silakan Iman. Persoalannya tentang pengorbanan seorang ibu demi masa depan anaknya. Okey, kat mana tu? Iman ambil kat mana tu? Saya ambil dekat Dr. Chan punya percakapan yang pertama tu. Dialog yang pertama. Yang mana tu Iman? Cuba baca. Baca, ikut intonasi nada tu. Ibu yang telah berkorban untuk anaknya hingga matanya buta dan tergadai. Tanahnya tergadai. Dan tanahnya tergadai. Okey, mungkin skrin dia kecil kot, tak apa nampak. Skrin Okey. kecil. Bagus Iman ya. Baik, betul lah tu jawapan Alif Wardi dan juga Iman ya. Cikgu, maknanya kalau soalan yang begini dia minta 2 persoalan dan apabila kita memberi persoalan memang wajib berikan contoh sekali ke macam mana? Sebab kata kunci bagi arahan soalan tu ialah jelaskan. Jelaskan. Kalau jelaskan kita kena bagi contoh lah. Ya. Okey. Dan yang kedua, soalan B, nyatakan 2 perwatakan Ana yang terdapat dalam petikan drama tersebut. 2 perwatakan anak. Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Sila. Imran. Sila Imran. Perwatakan Ana ialah seorang yang tetap pendiriannya. Baik. Contohnya di bahagian dialog Ana yang bawah sekali. Tak mungkin doktor, saya dah buat keputusan, saya mesti pergi dari sini. Okey. So yang pertama. Tu perwatakan Ana yang pertama lah ya. Okey. So yang kedua ada tak? Perwatakan yang kedua. Bagi Kak Datuk Ana menurut petikan ini. Siapa nak jawab? Silakan. Zulaika. Perbuatan kedua ialah Ana seorang yang berfikiran negatif. Okey, Ana seorang yang berfikiran negatif. Kenapa agaknya tu? Kat mana tu? Zulaika tengok dekat mana tu untuk jawapan yang tu?
Dekat dialog terakhir, pertama, dialog Ana pertama, itulah yang menjadi benteng karang yang memisahkan kita. Oh, kat Pisahkan situ. kita. Yang menjadikan saya hidup seperti dalam penjara. Dia berfikiran negatif. Dia mengatakan bahawa Zaki tu memenjarakan diri dia. Dia rasa macam tu kan. Terabai ya. Okey, kalau kita tengok kat sini soalan B soalan B tu dia katakan nyatakan. Bila nyatakan sebenarnya tak perlukan contoh. Dalam jawapan tu tak perlukan contoh. Tapi kalau pelajar nak tulis apa salahnya? Bagi jelas sebab dia nak menunjukkan bahawa dia ada bukti kepada jawapan dia. Jadi beri perhatian kepada kata kunci dalam soalan untuk pastikan anda tidak tertinggal mana-mana bahagian ketika menjawab seperti soalan A tadi, jelaskan di mana ia memerlukan contoh. Okey. Baik. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Memang engkau lebihkan ibumu daripada aku sendiri. Selama 4 tahun aku hidup seperti dalam penjara. Engkau menjadi anak yang amat setia kepadamu. Dasar orang Timur, orang Melayu. Ana, kau lihat sajalah keadaan ibuku. Dia menderita, Ana. Selama 5 tahun aku di tanah Inggeris, dialah yang menyara belanja universitiku. Dia berjuang sehabis tenaganya, berkorban apa yang ada padanya, hingga tanah-tanah kami tergadai dan... Okey, itu adalah petikan soalan untuk A. Nyatakan 4 nilai yang terdapat dalam petikan drama tersebut. 4 nilai. 4 nilai, siapa nak jawab berdasarkan petikan? Saya cikgu. Silakan, Fatihah. Fatihah nak jawab. Okey. Nilai yang pertama, nilai kesetiaan. Kesetiaan. Contoh dia dekat dialog Ana. Engkau menjadi anak yang setia kepada ibumu. Okey. Baik. Nilai yang kedua, nilai mengenang jasa. Dialog dekat Zaki, dia berjuang sehabis tenaganya. Okey. Nilai yang ketiga, nilai bertanggungjawab. Dialog Zaki, dialah yang menyara belanja universitiku. Nilai yang terakhir, nilai kasih sayang. Dialog dekat Ana, engkau lebihkan ibumu daripada aku sendiri. Wah, Fatihah bagusnya. Dia borong habis 4 nilai. Empat nilai tersebut. Tahniah, tahniah. Semuanya betul. Okey, tahniah ya Fatihah. Okey, kita dah habis yang soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, dialog Zaki. Memang aku sayangkan bangsa dan negaraku, Ana. Tetapi ini tidak menegahku daripada bersikap rasional. Bangsa dan negaraku yang muda ini sedang berjuang mengisi kemerdekaan kami walaupun Inggeris banyak meninggalkan parut-parut luka. Tapi memang banyak juga contoh yang kami dapat daripada Inggeris. Disiplin yang baik misalnya. Okey, itu adalah petikan soalan yang ketiga. Okey, soalannya ialah nyatakan 2 pengajaran yang terdapat dalam petikan drama tersebut. 2 pengajaran dari siapa petikan. Yang nak jawab? Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Siapa? Saya. Silakan Alisha. Assalamualaikum. Nama saya Alisha. Saya Rabi Tizu Fikri dari Sekolah SMK Seri Gunung. Baik, jawapan anda. Okey. Yang pertama, kita perlulah mencintai tanah air dan mempertahankan kemerdekaan negara daripada penjajahan. Okey. Yang kedua? Yang kedua, kita mestilah bersikap rasional dalam membuat keputusan supaya tidak menyesal di kemudian hari. Wah, dah dengar dah suara Alisha. Terus dia bagi jawapan. Bagus. Okay, betul jawapannya, cikgu? Betul. Betul Alisha jawapan dia. Okey, dalam menjawab soalan pengajaran, kita kena ada klausa kita perlulah. Kita mestilah. Kita janganlah. Kita haruslah. Jadi perkataan yang klausa itulah yang menunjukkan pengajaran. Pengajaran. Dan Alisha telah dapat jawab 2 pengajaran dengan baik berdasarkan petikan yang diberikan. Jadi cikgu, saya tertanya-tanya sebenarnya dalam banyak-banyak soalan dalam kata-kata peperiksaan, kadang-kadang pelajar murid-murid boleh tersasar. Dia mungkin terlampau menghayati drama ini. Bila soalan berdasarkan petikan, dia pergi jawab luar daripada petikan. Jadi
tak dapat makan lah ya cikgu. Tak ada makan lah. Tak ada makan. Jadi kena berhati-hatilah. Jangan sampai keluar daripada petikan arahan soalan. Baik. Baca betul-betul. Okey. Ini adalah gambar ilustrasi berkenaan peristiwa ataupun babak-babak yang berlaku dalam drama Ana. Ya, kita tengok kat situ yang baju pink budak kecil tu. Tina. Siapa tu? Tina, ya. Ya. Tina sedang menangis, ya. Sebab ibunya nak meninggalkan dia. Sama juga dengan Ana. Sebenarnya dia sedih itu, ya. Dia sedih nak meninggalkan ibu, ibu mertua dia, anak dia Tina dan juga suami dia Zaki. Tapi kerana bulatnya tekad, ya. Okey, dan Zaki pun dah tak boleh nak buat apa. Okey, mak dia pun lagilah sedihnya, rasa macam bersalah sangat, yang mengatakan bahawa macam dialah yang menyebabkan perpisahan antara dua anaknya tu, ya. Okey, daripada ilustrasi ni ya, kita boleh adaptasi tau. Adaptasi dalam bentuk pantun ke? Wah, itu yang tadi kan? cikgu ada sebutkan di permulaan, di mana murid-murid zaman sekarang ni mereka perlu belajar untuk mengadaptasi daripada contohnya drama yang kita belajar kepada mungkin saja atau pantun dan sebagainya. Tetapi sebelum kita pergi kepada adaptasi pantun berdasarkan drama Ana ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan tentang apa yang kita telah pelajari sepanjang hari ini. Silakan cikgu. Baik, rumusan pada hari ini ya, cikgu harap pelajar-pelajar dapat menguasai tentang tema ataupun pemikiran kepada drama ini. Okey, juga kita dapat menguasai tentang watak dan juga perwatakan yang terdapat dalam drama Ana. Okey, dan seterusnya ya, cikgu harap sangat pelajar dapat menguasai pengajaran serta nilai-nilai murni yang terdapat dalam drama Ana, ya. Dan cikgu harap ya pelajar dapat berpegang kepada drama Ana tu sebaik mungkin, ya, dan cubalah bawa sepenuhnya drama Ana tu dalam pemikiran yang sewajarnya. Ya, baiklah. Terima kasih Cikgu Maizura di atas perkongsian dan juga sesi pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan yang di rumah telah mengambil nota, mencatat input-input yang perlu, tips-tips yang Cikgu Maizura berikan sepanjang 1 jam kita bersiaran. Terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SMK Bacok dan SMK Sri Gunung kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih penonton di rumah. Kita akan akhiri episod hari ini dengan pantun yang telah kita sediakan, adaptasi daripada drama Ana. Silakan cikgu. Okey. Bergegas lari ke lapangan terbang, sedih di hati bukan kepalang. Ke bumi London, Ana kan pulang ke pangkuan Dedi tersayang. 4 tahun bagai terpenjara, tangisan Tina bukan penghalang. Tidak dihirau rayuan mertua, kembalilah anak berkasih sayang. Zaki dianggap melebihkan bonda, adat ketimuran dipandang salah. Zaki mengenang pengorbanan jasa, cintakan isteri tak akan goyah. Bonda nan uzur dicemburu, nasihat Dr. Chan tidak diendah. Ana bertindak terburu-buru, pergi jua walau ditegah. Baiklah, kita telah pun tiba di penghujung rancangan, penghujung episod kali ini. Kita jumpa lagi episod selepas ini. Assalamualaikum. Bye. Bye. Saya merupakan bekas pelajar kesusastraan Melayu di peringkat SPM dan SPPM. Sekarang saya merupakan mahasiswa jurusan Ijazah Sarjana Muda Perakunan di Universiti Malaysia Kelantan. Walaupun saya berbangsa India, namun saya adalah peminat mata pelajaran kesusastraan Melayu dan saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Baik, kali ini anak-anak akan terus belajar dan subjek fokus pada kali ini ialah kesusastraan Melayu komunikatif. Baik, kesusastraan Melayu komunikatif atau KMK, satu mata pelajaran yang bersifat praktikal selain daripada mempunyai teori-teori dan konsep-konsep. Ia menitik beratkan aspek penerokaan minda dan mencungkil potensi diri dalam anak-anak pelajar. Didik TV KP